Baru masuk ke ni? Baru masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Uraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul, yakni sifat-sifat yang wajib pada akal kita pada Rasul. Huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul, yakni sifat-sifat yang wajib pada akal kita ada pada Rasul. Wajiblah sekalian kita mempercayai, meyakini bahawasanya sifat-sifat tersebut ataupun sifat-sifat ini adalah merupakan sifat yang tak dapat tiada, mesti ada pada segala Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Sama ada Rasul-Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran ataupun tidak. Termasuklah Nabi-Nabi. Masuk Nabi sekali, iaitu mana? Sifat amanah. Jadi wajiblah kita ni sebagai mukminin, orang yang beriman dengan Rasul, wajiblah kita mengetahui dan wajib kita beriman. Maknanya yakin hati kita, yakin sepenuh hati kita dengan jazam yang putus. Tidak ada syak, ragu-ragu, berbolak-balik dalam hati kita, melainkan jazam yang putus bahawasanya setiap Nabi Rasul itu wajib mesti bersifat amanah. Wajib. Jadi setiap kita ni wajib mempercayai. Wajib maknanya di sini wajib pada syarak. Yang pertamanya wajib kita semua, tuntutan daripada Allah, wajib ke atas kita semua beriman bahawasanya Rasul-Rasul itu wajib amanah. Ada dua perkataan wajib kat situ. Yang pertama tadi wajib pada syarak, yang kedua tu wajib pada akal. Wajib setiap kita ni menghukum, menentukan, memutuskan dengan akal kita bahawasanya Rasul-Rasul ataupun Nabi itu mesti bersifat amanah. Itu hukum akal kita. Jadi hukum akal ni ada kala dihadapkan pada Allah, ada kala dihadapkan pada mukallaf, iaitu Rasul. Baik. Erti amanah ni kepercayaan. Kepercayaan dengan makna apa? Ada lagi makna tu, kepercayaan Rasul bersifat amanah. Jadi perlu dihuraikan lagi supaya kita faham maksud amanah Rasul. Jangan kita terkeliru dengan amanah yang kita selalu guna pakai kita. Bersih cekap amanah, kita kerja mesti amanah, amanah raya. Amanah juga, betul? Adakah amanah yang sama seperti Rasul? Tidak. Sebab apa? Amanah pada Rasul ni dengan makna Rasul tidak melaksanakan perbuatan yang makruh, yang haram, zahir dan batin, daripada kecil hingga wafat. Itu makna amanah Rasul. Kita orang panggil awak ni amanah lah buat kerja. Amanah pada kerja je, dengan Tuhan tak amanah. Betul tak? Tanggungjawab yang orang bagi kita buat betul-betul, tapi tak semayang contoh. Amanah dah? Tak amanah. Lidah kuat ngumpat, amanah dah? Tak. Hati dengki dendam, amanah dah? Dah. Kita khianat dengan nikmat Allah. Kita banyak khianat dengan nikmat Allah. Lepas tu kita kena faham baik-baik perbezaan antara sifat Rasul dengan sifat kita orang biasa. Jangan kita kata sama aku ni amanah, sama macam Rasul pula. Amanah Rasul dengan makna tidak melakukan kemaksiatan, tidak membuat benda haram, tidak membuat benda makruh, zahir dan
batin daripada kecil hingga wafat. Itu makna amanah Rasul. Tengok diri kita, adakah kita hamba yang amanah? Jawabnya tidak. Sebab apa tidak? Banyak nikmat Allah kita salah guna. Makna kita tidak amanah dengan nikmat Allah. Lepas tu kena sedar diri kita, kena kenal diri kita, yang mana kita ni hamba yang tidak amanah. Allah bagi hati, suruh simpan benda baik, kita simpan benda kotor dalam hati kita. Tidak amanah. Ada dengki, ada dendam, sangka jahat, cinta dunia. Ya ke tak? Tak nak ngaku. Jadi katanya musannif wajib pada syarak. Ni wajib pada syarak, yang ni perkara yang diperintah oleh Allah, yang disuruh oleh Allah atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf ni? Orang yang berhimpun padanya 4 syarat. Kalau tak ada 4 syarat ni, dia tidak mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang wajib mengikut perintah Allah, orang yang terikat dengan hukum hakam Allah. Tak boleh lari dah. Bila mukallaf je, tak boleh lari daripada hukum hakam Allah. Mana dunia, mana alam kita pergi sekalipun, tetap kita berkait dengan hukum Allah. Tu mukallaf. Yang pertama, dia berakal, dia tidak gila. Yang kedua, dia baligh, sampai umur keluar mani laki-laki, keluar darah haid orang perempuan seawal umur 9 tahun hijrah hingga 15 tahun hijrah. Kalau berlaku perkara tu, keluar haid, keluar mani antara umur tu 9 tahun hijrah hingga 15, maka dia mukallaf lah. Ataupun kalau tak berlaku, tak keluar mani, tak keluar haid, dikira mukallaf auto. Auto mukallaf bila umurnya genap 15 tahun hijrah, walaupun tak keluar mani, walaupun tak keluar haid. Jadi dia mukallaf juga bila cukup 15 tahun hijrah. Baik, jadi mana-mana mukallaf ni Allah wajibkan. Syarak mewajibkan atas tiap-tiap. Nampak tak tu? Bukan sebahagian, tiap-tiap. Kalau kata 1000 semua. Kalau kata 1,000,000, itu makna tiap-tiap. Bukan kata sebahagian ni, tiap-tiap mukallaf. Seorang pun tak boleh mengecualikan diri dia. Tak peduli siapa dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, mengaji, tak mengaji, tak peduli. Jadi wajiblah atas tiap-tiap mukallaf ni apa? Mengetahui. Wajib kena tahu serta mengaku pula. Dia ada 2 benda. Yang pertamanya wajib tahu, yang kedua wajib mengaku. Maknanya tahu ni dengan belajar lah. Nak tahu kena belajar, kena mengaji. Contohnya dulu kita tak pernah belajar, tak tahu. Bila belajar dah tahu dah. Lepas tu cukup ke dengan dah tahu? Tak cukup lagi. Kena membenarkan pula dalam hati. Kalau sekadar tahu, sekadar faham, sekadar maklum, tapi hati kita tidak mengaku, hati tidak membenarkan, hati tidak menyungguhkan, hati syak, maka tak beriman. Walaupun tak tahu, walaupun tahu. Tahu dah dalam Quran tu lengkap serba-serbi, tapi hati tidak mengaku. Namanya kafir. Tahu dalam Quran ada hukum hakam macam-macam, hukum hakam daripada Allah, tapi ada yang dibenarkan oleh hatinya, ada yang dinafikan oleh hatinya. Contoh, ada dalam hukum hakam Quran tu yang hatinya tidak terima, maka tidak beriman dengan Al-Quran. Tak beriman dengan Quran berarti tak beriman dengan Rasul, sebab Rasul yang menyampaikan. Tak beriman dengan Rasul berarti tidak beriman kepada Allah. Sebab tu
Orang yang tidak mengaku hatinya, tidak menerima hatinya satu hukum dalam Quran tu, dia kafir. Na'udzubillah. Jaga baik-baik, jaga baik-baik, faham baik-baik. Bukan makna mengetahui itu beriman. Percaya hati, percaya hati itu bagi beriman. Iman ni tasdiqul qalbi, hati membenarkan, itu iman. Kalau hati tidak membenarkan apa yang ada dalam Quran hadis, maka tidak beriman. Faham tu makna? Iman ni tasdiqul qalbi, hati membenarkan. Hati kita membenarkan tak hukum tu. Contoh hukum solat, hati kita membenarkan tak hukum solat? Membenarkan, beriman. Hati membenarkan tak hukum zakat? Hati kita membenarkan, mengiyakan makna, menyungguhkan. Hati kita membenarkan tak tentang contohnya puasa, zakat, haji? Hati membenarkan, nama beriman. Poligami, tanya sikit. Tanya sikit. Hati membenarkan tak hukum tu? Kalau membenarkan kalau hatinya tidak beriman dengan hukum tu, kafirlah dia. Jaga orang perempuan. Kita selalu ingatkan benda tu. Sebab banyak orang jadi kafir sebab tu. Jaga baik-baik. Hati itu wajib membenarkan, sebab itu hukum Allah. Nafsu tak suka, itu normal, itu tak ada masalah. Kalau kau perempuan suka poligami, nanya kita orang lelaki. Ujung dia orang tak suka. Kalau tidak, dia cekik batang leher kita suka. Makna kalau nafsu tak suka, itu bukan maksud kafir. Kafir ni hati. Aku tak terima hukum ni. Contoh, aku tak percaya hukum ni salah hukum ni. Baru jadi kafir. Kalau dia kata tak suka nafsu dia, itu normal. Ngaji suka tak? Terus terang. Nafsu suka tak ngaji? Tak suka. Adakah kafir? Dah. Kalau sekadar nafsu tak suka, taknya menjatuhkan kafir. Memang nafsu ni, memang dia akan sentiasa bertentangan dengan perintah Allah. Memang dia tak setuju. Nafsu tak suka ngaji, nafsu tak suka semayang, nafsu tak suka zakat benar, nafsu tak suka apa lagi, puasa, nafsu tak suka tutup aurat. Itu normal dah, memang tabiat nafsu dah begitu. Jadi, tapi jangan sampai hati itu tadi menidakkan hukum tu. Kalau hati menidakkan hukum, jatuh kafir. Dia tak semayang. Sebab apa? Sebab hati dia menidakkan hukum semayang, tak setuju dengan hukum semayang, jadi kafir. Kalau dia tak semayang sebab nafsu dia malas nak semayang, tapi hati membenarkan, dia beriman. Boleh faham? Besok jangan tanya kita dah begitu. Banyak kadang-kadang orang perempuan ni sampai emosi, tak kawal. Ini perintah Allah ni, hukum ni tak betul, kafir ni, murtad. Na'udzubillah. Jangan buat main. Jangan sampai hati tidak membenarkan hukum. Sebab tu perintah Allah. Okey, terus tak boleh lama tu. Dan minggu depan kan lapang kelas kita, tak ada orang. Sebab majoriti orang perempuan. Lagi-lagi terus. Kemudian katanya musannif lagi, nak bagi terang. Ni masalah hukum hakam, akidah. Tak ada nak sorok-sorok, faham? Bab hukum hakam mana boleh sorok-sorok. Kau suka, tak suka lantak kau. Tu je. Hukum. Nak cerita apa tu perintah Allah. Tak suka besok jawab dengan Tuhan. Yang penting kita bagi tahu undang-undang akidah begitu. Siapa langgar, jawab besok. Siapa takut, jangan langgar. Tu je. Kemudian katanya musannif lagi, dengan tentu sungguh segala yang jadi Rasul itu bersifat dengan amanah. Wajib kita percaya semua. Wajib kita percaya semua Rasul-Rasul Nabi-Nabi itu amanah. Apa artinya? Kepercayaan atau betul hati mereka itu, lurus hati mereka itu, amanah hati mereka itu dengan Allah. Tak bengkang-bengkok macam kita ni.
Hati kita ni bengkang-bengkok, tak lurus hati kita. Kalau ibadat tu muafakat dengan nafsu, kita buat. Kalau ibadat tu tak muafakat dengan nafsu, kita tinggalkan. Betul tak? Betul tak betul? Sebab tu kita pilih-pilih ibadat. Sebab kalau contoh ibadat tu muafakat dengan nafsu kita, kita seronok buat. Contoh mana? Cari nafkah, cari duit kan? Cari duit orang lelaki, cari duit orang lelaki, cari nafkah, wajib tak? Wajib. Lepas tu muafakat tak dengan nafsu? Nafsu setuju tak cari duit? Nafsu seronok tak cari duit? Sebab tu ramai yang buat tu. Sebab tu ramai yang buat benda tu, ramai yang taat ni. Bab cari nafkah ni, cari duit, ramai taat. Bukankah cari nafkah ni wajib? Betul lah. Siapa pula kata tak wajib? Bukankah ngaji fardu ain wajib juga? Ngaji fardu ain ni nafsu tak berapa seronok jadi tak buat. Jadi bila hukum syarak tu muafakat nafsu, kita buat. Contoh macam cari duit, cuma seronok cari duit. Sedang molek pula, Allah pun suruh. Sedang elok tu muafakat. Menuntut ilmu fardu ain, wajib bagikan masa belajar agama. Allah suruh, Allah wajibkan. Bercanggah dengan nafsu tak seronok. Sebab tu ramai tak sanggup buat benda ni, sebab tak muafakat dengan nafsu. Tutup aurat, tidak muafakat dengan nafsu. Nafsu suka, bebas, tak ada tutup-tutup. Rimah, tutup-tutup. Maka tak buat, sebab tidak muafakat dengan nafsu. Itulah dia. Dia orang beriman dengan Allah, dia tak peduli sama ada apa yang Allah suruh tu muafakat dengan nafsu dia ataupun tidak muafakat, dia taat, dia buat. Sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia buat, walaupun benda tu nafsu dia tak suka. Sebab itulah tanda-tanda pengabdian dia kepada Allah. Panah pun panah dah, tapi dah Allah suruh. Panah pun panah lah, dah Allah suruh aku kena buat. Lapar pun lapar lah, tak apalah sebab Allah dah suruh puasa. Lapar pun lapar lah, padahal puasa tu tak muafakat dengan nafsu kita. Itu orang yang sempurna iman, dia tak peduli muafakat tak muafakat dengan nafsu, asalkan apa Allah suruh, asalkan apa Allah larang, ditinggalkan. Kalau Allah larang, ditinggalkan. Yang Allah suruh, dia buat, dia tak peduli. Dia tak mendahulukan nafsu dia. Kemudian katanya musannif lagi, segala yang jadi rasul itu bersifat dengan amanah, arti kepercayaan dan betul hati mereka itu, dan tidak khianat. Jadi khianat ni lawan bagi amanah. Apa hukum khianat pada rasul dan nabi? Apa hukum khianat pada rasul nabi? Mustahil. Khianat nabi rasul tu mustahil. Mana perkara yang tak boleh dibenarkan oleh akal. Akal kita orang mukmin tak boleh membenarkan kata rasul tu ada yang tidak amanah, ada rasul, ada nabi yang tidak amanah, ada rasul nabi yang khianat. Akal tak boleh terima. Mustahil. Akal tak boleh terima benda tu. Tidak khianat rasul, apa hukum? Tidak khianat rasul, apa hukum? Khianat amanah. Baru tambah sikit perkataan satu dengan maknanya. Ni nak hurai lagi apa makna tidak khianat ni. Dengan maknanya sekalian mereka itu rasul, masuklah nabi, terpelihara, terjaga. Bila sebut terpelihara, terjaga, adalah yang pelihara dia, adalah yang jaga dia. Siapa? Allah memelihara para nabi rasul daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegah haram ataupun makruh ataupun khilaful aula,
pada zahir mereka itu dan pada batin mereka itu, di waktu kecil atau waktu besar, dahulu, yakni sebelum daripada jadi nabi dan rasul mereka itu. Sama telah pula, lebih-lebih lagi pula, maknanya sama telah pula, yakni lebih-lebih lagi pula, pada waktu jadi rasul mereka itu lagilah dijaga oleh Allah. Sebelum jadi nabi rasul lagi, Allah pelihara dah, Allah jaga dah. Insan-insan hamba-hamba yang Allah nak lantik jadi pesuruh Allah ni, daripada kecil Allah jaga dah. Jadi mana di pahaman yang mengatakan rasul waktu kecil sama macam budak lain? Mana dia sama? Tak sah? Tak sama. Mana pula sama rasul waktu kecil dengan budak lain? Itu pahaman sesat yang mengatakan gitu. Jangan menyamakan rasul kita di waktu kecil ataupun bila-bila je dengan orang lain. Tak sama. Tak sama. Dia Allah jaga daripada alam roh lagi, alam rohim lagi, sampailah dewasa, sampai wafat Allah jaga daripada, Allah sentiasa memberi taufik kepada mereka taat kepada Allah zahir dan batin. Bukankah yang memberi taufik itu Allah? Betul tak? Allah bagi taufik. Ni kita boleh ngaji ni dengan taufik Allah. Bukan sebab kuat kita, sihat kita, baik kita, keturunan kita. Faham? Bukan sebab harta kita, dah taufik Allah bagi taufik. Jadi kalau Allah bagi taufik sentiasalah taat hamba tu. Sebab tu tidak mustahil, walaupun bukan nabi, walaupun bukan rasul, disentiasa terpelihara daripada dosa dan maksiat zahir dan batin. Tak mustahil. Allah pilih dia. Contohnya para kekasih Allah, auliya illahi solih, wali-waliullah, contoh Allah nak pelihara mereka daripada dosa. Apa dia masalah? Yang memberi taufik itu Allah. Sebab tu tak mustahil kalau mereka sentiasa taat kepada Allah, sentiasa ditolong oleh Allah. Taufik apa mana taufik? Pertolongan Allah untuk melakukan ketaatan. Taat ni masuk dua lah, meninggalkan maksiat dan membuat apa yang diperintah oleh Allah. Sebab tu kita kena minta dua-dua, hidayah dan taufik. Hidayah ni ilmu, petunjuk, kefahaman. Kalau kita belajar mengaji dah tahu dah, begini Allah suruh, Allah suruh tinggal yang tu, tahu dah, faham dah, pandai dah, maklum dah. Perlukan satu lagi, taufik, pertolongan daripada Allah untuk kita mengamalkan ni. Sebab tu tak semua benda yang kita tahu kita boleh amalkan. Betul tak? Tahu dah mengumpat dosa, betul? Biasa je mengumpat, jadi sarapan pagi. Biasa je kita mengumpat. Orang nak makan roti canai, bismillah, baca doa makan, kita mengumpat dulu. Tak diberi taufik oleh Allah. Orang yang Allah sayang, Allah akan bagi taufik kepada dia selalu beribadat. Selalu beribadat, Allah bagi taufik bertaubat. Walaupun dia terjatuh maksiat, Allah bagi taufik dia selalu bertaubat. Gitu. Itu taufik. Jadi tak mustahil, walaupun bukan Nabi Rasul, Allah nak pelihara dia, Allah nak jaga dia, Allah nak pantau dia, Allah nak tadbir dia supaya sentiasa taat pada Allah zahir batin. Walaupun dia bukan Nabi Rasul, hukumnya tidak mustahil. Tapi Rasul wajib, wajib mereka itu melakukan taat zahir batin, dipelihara oleh Allah zahir batin daripada kecil hingga wafat. Jadi daripada kecil sampailah wafat, Allah jaga, tak ada buat dosa, tak ada buat maksiat. Kita ni hamba biasa ni, ada kala taat, ada kala maksiat. Waktu kita ni kena selalu bertaubat. Jangan merasa baik, jangan merasa mulia, jangan merasa bersih, jangan merasa suci. Barang siapa merasa dirinya bersih, suci, dia tidak diberi rahmat oleh Allah. Jangan. Bila kita rasa kita suci, kita rasa kita mulia, kita tak diberi rahmat oleh Allah, tak dapat rahmat.
walaupun dia rajin beribadah, tapi hatinya rasa dia suci, tak dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat ni orang yang sentiasa mencela, menghina dirinya dengan Allah. Aku ni bukan orang baik, aku ni bukan orang bagus, aku ni banyak dosa, banyak maksiat, ada ilmu tak beramal tidak ikhlas, dah ikhlas mengumpat pula. Dia sentiasa mencela diri. Hatinya tu merendah diri. Dia taat, dia bagus, dia baik, tapi hati dia tu merendah diri dengan Allah, tak berasa suci. Sebab dia tahu yang sucinya Allah, yang bersihnya Allah, yang baiknya Allah. Adapun kita ni sentiasa dalam kelemahan, sentiasa dalam kekurangan. Itu sifat hati kita, roh kita kena macam tu. Sebab yang nak kembali kepada Allah ni roh kita. Ni semua tinggal ni, cover set ni semua tinggal. Kita punya cover set ni semua tinggal. Yang nak pindah alam barzah besok roh kita, yang nak balik akhirat besok roh kita. Sebab tu kena ambil penting roh kita tu, persiapan dia. Hati kita tu, hati baik, hati bersih, hatinya cantik, hatinya lawa, hatinya sihat, tak ada penyakit, hati dia sihat. Hati bukan sihat tadi, berhias-hias pula dengan hati ni dengan sifat mahmudah. Jadi kita tubuhnya zahir dia berhias, lawa, wangi. Kejap beli perfume dalam beg kuning, belilah juga. Tapi jangan lupa mewangikan hati kita. Jangan tubuh je zahir wangi, hatinya busuk. Zahir ni habuan makhluk. Roh kita tu untuk Allah, untuk pandangan Allah, tatapan Allah. Jangan pakaian je kita bersih, pantang kotor basuh cepat-cepat. Baju kedut-kedut cepat gosok. Kalau tak bersait ni, orang tu panggil, kalau tak bersait tak bersait ni, tak jadi. Dia kena bersait ni, tajam gitu, baru betul. Kereta tayar kotor, tak keluar. Body cantik dah, tayar kotor kena tanah, tak keluar. Basuh dulu, rimah tengok. Tapi kita tak pernah rimah pun dengan dosa-dosa hati kita. Tak pernah rimas pun dengan dosa hati kita. Ada hasad, ada dengki, sangka jahat. Tenang aja kita, okey, puas hati. Macam orang-orang ahli ibadat, dia lebih mengutamakan yang dalam ni daripada luar. Luar pun kena jaga, sebab kebersihan tu sebahagian daripada iman. Kekemasan Rasul bukan serabai. Rasul handsome, lawa, kacak, bersih, terurus. Hati lebih-lebih lagi. Kita ni jangan mengutamakan zahir saja. Bersih, sakit zahir pergi cari ubat. Hati sakit tak cari ubat. Perut lapar makan nasi, mi goreng semua. Roh lapar biarkan. Betul tak? Kita ni banyak mentingkan zahir kita. Kita banyak mengutamakan benda yang kita akan tinggalkan. Tapi benda yang nak balik akhirat kita abaikan dia. Biar, na'udzubillah min zalik. Kena berhati dua-dua ni. Yang zahir mesti taat kepada Allah, yang batin juga taat kepada Allah. Barulah insya-Allah dekat, menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kalau zahirnya sahaja sibuk beribadat, hatinya tidak ada sifat-sifat yang Allah wajibkan, jauh lagi tak dekat pun dengan Allah. Kata ulama, kena dia bergabung dua ni, taat zahir dan taat batin, bersih zahir dan batin daripada maksiat, baru dekat dengan Allah. Kalau zahirnya sahaja berserban, berjubah, berselendang, berapa, macam-macam, semayang, baca Quran, ngaji, ngajar, hati hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cinta dunia, dah kau tak berganjak pun sebenarnya, jauh dengan Allah.
Dia kena dua-dua seiring. Tu kita kena risau kalau hati kita tak betul lagi ni. Jangan lupa. Jangan lupa kena risau hati aku ni bila nak jadi baik. Kenapa duk berdendam dengan orang tak sudah-sudah ni? Sampai bila ni Allah benci aku ni, Allah tak suka aku ni. Walaupun aku semayang ni, walaupun aku semayang, mengaji, tapi ada benda ni kita kena tahu kita dibenci oleh Allah. Kita masih dibenci oleh Allah. Sebab tu dipanggil sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Barang siapa yang simpan benda ni dalam hati dia, dia dibenci oleh Allah, walaupun zahirnya taat kepada Allah. Orang tutup aurat, mengaji, mengajar, sembahyang, ikutlah, semua dia buat. Zahir, tak minum arak, tak berjudi, tak dedah aurat, tapi hati dia ada benda-benda yang Allah benci tadi tu. Ujub, riak, takabur, dendam, sangka jahat, Allah benci dia. Walaupun orang kata kita baik, sebab orang tengok zahir kita, bagus dia tu, baik dia tu, soleh dia tu, solehah dia tu, kata orang. Tapi pada pandangan Allah, kita dibenci oleh Allah. Renung-renung diri kita. Kita nak balik akhirat dalam keadaan Allah redha, ataupun nak balik kepada Allah dalam keadaan Allah benci. Fikirlah. Kita nak balik akhirat dalam keadaan Allah sambut kita dengan redha dia, ataupun Allah sambut dengan azab ni. Na'udzubillah. Fikirlah kita. Mati kita ni, mati tetap mati kita. Jangan heboh ke zahir je, yang hati kita buat tak peduli. Pakaian kotor tak boleh kita simpan lama, cepat basuh. Tak guna sabun tu, guna sabun yang power lagi. Nak suruh tanggal juga kotor. Hati kita biar gitu. Bersihkan hati. Banyak taubat, ngaji. Bersihkan, kemudian hiaskan. Bersih, cuci. Hiaskan pula, baru dia cantik. Lepas tu wangikan dia. Subhanallah. Bersih, cantik, indah, berhias, wangi hatinya, wangi rohnya. Allah pandang dia, Masya Allah. Kemudian katanya Musani lagi, dan dalil atas kepercayaan. Mana bukti? Wajib kita ni kena tahu dalil. Bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya Rasul-Rasul itu amanah, mesti ada dalil. Pengakuan kita ni, bila kita mengaku beriman Rasul tu bersifat benar, amanah, mesti ada bukti. Kalau tak, nanti dakwaan kita tu tidak teguh, tidak kejap. Dia boleh bergoyang, dia boleh bergoncang sebab tak ada dalil. Dalil ni tempat berpaut, mudah kita nak faham. Tempat kita nak bergantung, tempat kita nak berpaut. Kalau datang ombak, datang badai, datang ribut, insya-Allah kita tak hanyut sebab ada tempat berpaut. Itu dalil. Orang nak kata Rasul begini, Rasul begitu, Rasul ada buat maksiat. Tidak. Dia amat. Datanglah, sebijak mana orang kata pun, sehebat mana orang yang berkata pada kita ni Rasul tu kadang-kadang ada buat benda, ada buat dosa kecil juga. Aku tak percaya. Sebab aku ada dalil yang Rasul tu amat. Tu penting dalil tu, tempat kita berpegang. Tempat kita berpegang. Banyak, na'udzubillah, orang yang Muslim jadi rosak akidah, jadi murtad. Sebab apa? Sebab tak ada tempat berpegang. Hanyut kena beli dengan dunia, hanyut tinggal agama dia, tak ada tempat berpaut. Sebab tu dalil ni penting, supaya kita jadi orang yang teguh akidah, teguh. Kok mana-mana pun ikut lah. Tetap tak berganjak hati kita begitu, percaya gitu. Hidup susah macam mana pun tetap kepercayaan pada Allah betul. Hatinya, akidahnya tidak terkesan dengan zahir dia. Dia sihat, dia sakit, dia untung, dia rugi, dia bahagia, dia tak bahagia. Tetap akidahnya dengan Allah betul. Kalau dah, habis, hancur. Makin Allah uji, makin jauh daripada Allah. Bila Allah uji, tinggalkan agama. Na'udzubillah. Itu sebab apa tu?
Sebab tak teguh lah akidah dia, tak ada tempat berpaut. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu dan tidak khianat mereka itu, dalilnya ialah kita fikir, fikir, renung tilik dengan akal kita. Allah bagi akal, antaranya gunakan untuk membantu amal ibadah kita. Guna akal untuk bantu ibadah, guna akal cari jalan macam mana nak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Gunakan akal macam mana cara kita nak diredai oleh Allah. Gunakan akal macam mana nak dapat banyak pahala kebajikan di sisi Allah. Gunakan akal macam mana nak selamat saat sakaratul maut besok. Gunakan akal macam mana aku ni nak menyelamatkan diri daripada azab kubur besok. Itu guna akal. Yang utamanya, yang cari duit mewah senang itu sampingan, itu sambilan, itu bukan keutamaan. Keutamaan kita adalah ibadah. Adapun cari harta kekayaan itu sambilan. Tapi kita ni dah terbalik. Kita gunakan akal kita sepenuh-penuhnya memikirkan tentang harta, kaya, mewah, senang, sampai tak terfikir tentang ibadat. Betul tak? Tak pernah terfikir pun aku ni macam mana nak jadi hamba yang dekat dengan Allah. Aku ni macam mana nak bersihkan hati. Aku ni macam mana lah maknanya nak memperbaiki hubungan dengan Allah. Dia tak ada terfikir situ. Akal tak guna untuk itu. Macam mana cara aku ni nak jadi hamba yang mewah nanti di hari kiamat? Macam mana aku ni nak jadi hamba yang Allah sayang? Macam mana aku ni nak menjadi hamba yang menggembirakan hati Rasulullah SAW? Dia tak pernah fikir benda tu. Sebab akalnya habis digunakan untuk urusan dunia. Macam mana nak kaya orang macam orang tu? Macam mana nak mewah macam orang tu? Macam mana nak selesa macam orang tu? Macam mana nak masyhur macam orang tu? Macam mana nak orang pandang macam orang tu? Tu kita cari jalan macam mana supaya orang suka aku. Macam mana supaya orang pandang aku. Macam mana supaya aku selesa hidup atas dunia ni. Habis salah guna. Sebab tu kena minta ampun juga dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ni. Fikiran aku ni selalu mikir, selalu risau tentang benda yang tak sepatutnya aku risaukan. Risau tentang benda yang tak sangkut paut dengan ibadah. Bila nak selesa hidup ni? Bila lah nak selesa hidup macam orang tu? Risau. Bila nak selesa macam orang tu? Dia tak terfikir bila aku nak jadi soleh macam orang tu, bila aku ni nak jadi pemaaf macam orang tu. Dia tak fikir situ. Habis bila dah tak terfikir tentang ilmu, amal, ibadah, dengan sendiri jasadnya, tubuhnya pun buat tak peduli nak peduli apa. Tak pernah terfikir. Kita ni buat benda yang kita terfikir. Jarang orang buat benda yang dia tak terfikir. Gila barangkali. Jadi Imam Ghazali kata, apa yang kita sibuk fikirkan dan risaukan, itu yang akan anggota kita buat. Risau tentang duit, memang senang kaya, anggota dia akan buat benda-benda tu kan. Menunaikan. Anggota kita ni akan menunaikan apa yang dirisaukan oleh hati dan fikiran kita. Dia akan buat. Risau tentang duit, risau tentang senang kaya mewah, maka tubuh ni pun sibuklah menguruskan, mencari benda tu pagi petang siang malam. Nak tunaikan ni keinginan yang dalam ni dari sini. Begitulah juga orang-orang soleh tu, kita tengok hatinya, fikirannya, hatinya risau bimbang tentang ilmu, tentang amal, tentang ibadah. Sebab tu kita tengok dia beribadah banyak. Sebab itu yang dirisaukan, itu yang dipikirkan, itu yang dibimbangkan. Perasan tak dua benda ni beza? Satu orang ni habis masanya bagi petang siang malam dengan urusan dunia, yang seorang lagi ni banyak masanya dengan ibadah, dengan akhirat. Itu sebab apa ni? Ni dengan ni. Benda ni lah. Berarti Imam Ghazali kata,
jangan kita risau tentang benda yang tak sepatut dirisaukan. Dah ada ke benda yang sepatutnya dirisaukan? Ada. Mana? Risau tentang risau tentang ibadah, risau tentang ilmu, risau tentang nak baiki hati, risau tentang nak baiki amanah. Ini yang disuruh risau. Risau dalam benda-benda ni terpuji. Dia risau bila lah hati aku ni nak bersih, bila lah tak selesa lah dengan hati yang macam ni. Dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah. Bila nak kaya, bila nak mewah, dibenci oleh Allah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang risau tentang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Risau tak kaya jalan lain. Rasa malang hidup. Rasa malang hidup kita tak mewah macam orang lain. Tapi tak rasa malang kita tak dapat ibadat macam orang lain. Rasa okey, tak semayang, tak menyaji, hati kotor, okey. Jadi mana dalilnya? Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu dan tidak khianat mereka itu, dalil ini kita fikir dan tilik dengan akal fikiran. Jika mereka itu, yakni Nabi Rasul, tidak betul hati, tidak lurus hati, dan khianat mereka itu dengan bahawa mengerja, membuat mereka itu akan perkara yang ditegah, yakni oleh Allah. Kalau Rasul tidak bersifat amanah, kita dah faham tadi. Amanah ni maknanya apa? Taat kepada Allah lah mudahnya. Amanah ni mana taat kepada Allah zahir batin. Jadi kalau Rasul tidak amanah, kalau Rasul tidak amanah, mana Rasul khianat. Betul tak? Sebab amanah lawannya khianat. Kalau tak amanah khianat, kalau tak khianat amanah. Disilih ganti tu. Jadi Rasul, kalau akal kita fikir, kalaulah Rasul itu tidak amanah, tentu dia khianat. Mana tentu dia buat dosa, tentu dia melanggar perintah Allah. Maknanya bila Rasul tu tidak amanah, buat dosa, buat maksiat, buat benda yang dibenci oleh Allah, nescaya adalah kita semua ini, nescaya kita semua ini pun disuruh khianat seperti mereka itu juga. Kalau Rasul tu tidak amanah, Rasul buat dosa maksiat, kita pun diperintah untuk buat maksiat juga. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita diperintah oleh Allah supaya mengikut Faham ke tak faham? Kebil di mata. Rasul tidak amanah, mana Rasul buat maksiat, maka kita pun kena ikutlah Rasul tu buat maksiat. Faham tak? Sebab kita ni Allah perintah supaya mengikut, mencontohi, meneladani Rasul. Dah tu soalannya sekarang, betul ke Allah suruh kita buat khianat, buat dosa maksiat? Itulah dalil namanya. Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah taat, disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut, makna dengan mengikut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu. Kita ni Allah suruh ikut Rasul. Kita semua ni Allah suruh ikut Rasul. Zahir batinnya, akhlak hatinya kena ikut Rasul. Jadi kalau Rasul tidak bersifat dengan amanah, dengan makna Rasul tu khianat, maka kita semua kena ikut Rasul juga melakukan perbuatan yang khianat. Betul macam tu? Allah tak menyuruh buat benda yang keji. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ni dalilnya Allah suruh kita ikut Rasul. Ni dalil Allah suruh kita ikut Rasul. Masalahnya sekarang ni, Rasul tu buat benda elok, Rasul buat benda baik, Rasul buat benda taat, kita yang tak nak ikut. Kita yang tak nak ikut. Padahal Rasul tak buat benda khianat, Rasul amanah. Kita yang tidak amanah. Mana kita yang tak ikut Rasul sepenuhnya, ikut pilih-pilih je. Pilih-pilih ikut Rasul, bukan ikut semua.
Semayang ikut Rasul dah. Ikut dah Rasul kata semayang, Rasul kata puasa, kita puasa. Rasul kata tutup aurat, kita tutup aurat. Rasul suruh mengaji, kita mengaji dah. Ikut Rasul. Zakat, zakat. Rasul suruh pergi haji, pergi haji. Rasul pergi umrah, pergi umrah. Rasul suruh sangka baik, sangka jahat. Kan? 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 Kan ke tak kan? Dah selesa ke macam tu? Ya ke tak selesa? Okey je? Ya ke tak selesa dengan sangka jahat tu? Ya ke tak selesa dengan sangka jahat tu? Okey je sangka jahat? Puas hati je bersangka jahat? Orang kalau tak selesa, dia tak puas hati dengan dirinya yang suka bersangka jahat. Dia selalu minta ampun, ya Allah, aku ni selalu sangka jahat, ya Allah, ampunkan aku. Aku tak nak jadi orang suka sangka jahat. Itu baru kata tak selesa. Ni sangka jahat okey-okey je. Dah belajar, belum beramal lah. Oh, dah belajar kira selesa. Jangan berasa aman dengan diri kita. Antara sifat mazmumah, merasa aman dengan diri kita yang masih jauh dengan Allah. Jangan rasa aman, kena rasa tak puas hati. Aku ni tak puas hati dengan diri aku yang macam ni. Suka sangka jahat, ya Allah. Kena macam tu, kena, mesti. Sebab kalau tak ada kerisauan ni, kita takkan ada usaha nak tinggalkan. Kalau kita aman saja, selesa saja dengan penyakit hati kita suka bersangka jahat, kita takkan ada usaha nak tinggalkan benda tu. Orang yang boleh meninggalkan contohnya sifat sangka jahat ni, bila dia rasa tidak aman dengan sifat dia macam tu. Dia rasa tak selesa dengan sikap suka sangka-sangka jahat dengan orang, maka dia akan ada usaha tinggalkan. Tapi kalau kita kata okey je, buat apa nak tinggalkan? Pada kita okey je sangka jahat dengan orang. Begitulah juga dendam, begitulah juga dengki. Kita berasa okey je, kita tak nak jadi pemaaf, kita rasa okey. Suka bersangka jahat, kita rasa okey. Kita ada dendam, rasa okey. Berdengki, rasa okey. Sebab tu kita tak ada usaha nak tinggalkan benda tu. Kita setuju dengan diri kita yang macam tu. Kita puas hati dengan diri kita yang macam tu. Sebab tu kita tak nak berubah. Kena ada rasa tak setuju dengan diri kita yang macam tu. InsyaAllah akan ada usaha nak buang benda tu. Selagi kita setuju dan redha dengan penyakit-penyakit hati tu, kita takkan tinggalkan sampai mati kita. Percayalah, kita akan bawa penyakit-penyakit hati tu nanti menghadap Allah. Kita akan dikapankan dengan penyakit-penyakit hati itu sekali. Bawa akhirat, persembahkan pada Allah besok pada penyakit-penyakit hati kita tu. Na'udzubillah min zalik. Orang lain persembahkan pada Allah amalan baik, hati bersih, benda baik, benda wangi. Kita persembahkan benda busuk, benda kotor nanti. Sebab tu jangan tangguh-tangguh nak buang benda tu. Nantilah dulu, belum puas hati lagi. Belum puas hati belum puas hati nak berdendam. Mengaji dah. Apa kita ni? Mengaji dah berdendam. Apa tujuan mengaji? Cek balik niat kita. Cek balik niat. Betul tak niat kita ngaji ni kenapa? Nak buang benda tak kenapa masih kita simpan lagi? Kenapa tak ada usaha nak buang benda itu lagi? Kenapa masih puas hati dengan benda itu lagi? Kalau betul niat kita mengaji nak buang benda tak elok pada diri kita. Sebab tu niat tu penting. Kalau niat kita mengaji nak buang benda-benda kotor, insya-Allah kita ada usaha. Tak boleh kita minta dengan Allah. Sebab usaha kita nak buang, kita tak mampu. Kita tahu aku tak mampu, ya Allah beri aku taufik. Aku tak nak benda-benda ni. Tolonglah. Sebelum aku mati, tolonglah. Bagilah taufik. Aku tahu dah benda ni merugikan aku. Tolonglah. Ada kita macam tu? Tak ada. Yang kita minta bila tanda tangan ni minta murah rezeki, duit.
Allah murahkanlah rezeki. Tak adalah dalam kepala otak kita tu. Rezeki ni duit lah. Ya Allah murahkan rezeki, duit, gerta, tak ada. Tak pernah ya Allah bagilah aku taufik, aku nak buang penyakit hasad dengki aku. Ya Allah, aku tak selesa, aku tak nak mati bawa benda ni, aku tak nak kau benci sebab benda ni, aku tak nak. Ya Allah tolonglah selamatkan aku. Ada minta macam tu. Kalau ada bagus, kalau tak ada maknanya kita tak bersungguh nak buang benda tu. Tak ada orang bersungguh, dia akan minta selalu. Kemudian katanya musannif lagi, puas hati, tunggu nanti puas hati. Puas kita kena kerjakan dengan malaikat besok diazab oleh Allah. Puas hati, masa tu baru puas hati, dapat balasan lah. Ambil lah. Tak padan dengan puas hati kita tu diazab oleh Allah. Tak padan dengan puas hati kita tu dengan azab Allah. Tak padan dengan puas hati kita. Oh puas hati aku, oh dah berdengki dah dengan dia, oh puas hati. Orang tu mana dah mati dah, oh puas hati dia dah mati. Puas hati dah mati dah, padan muka kau, puas hati aku. Tak padan dengan azab yang tunggu kita dalam kubur. Tak padan. Tak padan. Tak padan dengan puas hati kita. Jangan usaha baiki diri kita masing-masing demi akhirat kita, demi kesenangan akhirat kita, demi kesenangan alam barzah kita, demi mendapat redha Allah. Kata nak redha Allah, kenalah usaha buat benda yang Allah redha. Kita tak akan dapat redha Allah kalau kita buat benda yang Allah tak redha. Hasad dengki Allah tak redha. Kalau hasad dengki, dendam, sangka jahat, Allah tak redha. Nak Allah redha, sangka baik. Nak Allah redha, jadi pemaaf. Nak Allah redha, jangan khianat. Itu jangan ada dendam, baru Allah redha. Ni campur-campur amalan kita, tak selamat. Amalan kita selagi campur tak selamat. Selagi campur-campur tak boleh makan. Muntah najis. Bubur lambuk sepiuk besar, letak tai kambing sesenduk, boleh makan? Walaupun gaul-gaul dah tak nampak dah tai kambing. Bubur lambuk sekawang, ambil tai kambing sesenduk, masukkan dalam tu, jadi mutan najis. Tergamak tak nak makan? Macam itulah amalan kita. Faham tak? Walau semayang, walau mengajar, walau mengaji, walau qiyamul lail, walau zakat, walau haji, walau umrah, tapi campur dengki, campur mengumpat, campur apa, tak jadi. Mutan najis amalan kita. Faham tak? Amalan kita tak pakai, tak laku, mutan najis. Kena buang benda tu semua, kena usaha buang, barulah insya-Allah ada harapan amal yang kita bawa. Kalau selagi bercampur, takkan selamat kita. Renung-renung diri kita. Jangan kita puas hati dengan amalan kita yang campur-campur ni. Kita puas hati, oh mentang-mentang mengaji, oh mentang-mentang tutup aurat, mentang-mentang bangun qiyamul lail, oh dengki alah, tak apa. Tak apa-apa, tak apa. Tak apa-apa, tak apa. Lepas tu kita kena belajar tahu ibadat ni macam mana sebenar. Yang kata ibadat-ibadat ni yang menyelamatkan kita. Ibadat ni macam-macam cara. Cara yang betul ibadat ni macam mana? Itu tadi, tidak bercampur dengan benda-benda kotor. Kalau terbuat, cepat-cepat minta ampun dengan Allah, cepat-cepat cuci. Kita simpan masalahnya. Kita benda kotor tu simpan, bukan cuci, simpan. Nak kata tak buat dosa, mustahil. Kita manusia. Tapi kita ni bila buat dosa, kita simpan. Kita redha dengan dosa-dosa. Itu salah kita. Waktu kena buang. Kalau kena buang, kalau terkena buang, kalau terkena bersih. Itu dah tanggungjawab kita. Bukan maksudnya kita ni takkan jatuh daripada dosa maksiat, hasad, dengki, no. Terkena pasti. Kita ni manusia. Tapi taubat tu tadi tu, minta ampun. Azam tak nak dengki lagi, azam tak nak ngumpat lagi, azam tak nak bersangka jahat lagi. Terjatuh balik, taubat balik. Itulah prosesnya kita ni sampai mati besok. Jadi katakanlah, wahai Muhammad SAW, jika adalah kamu sekalian kamu kasih kamu, kalau kasih kamu akan Allah, kita semua ni Allah suruh Rasul bagi tahu umat dia.
Allah suruh Rasul bagi tahu kepada umat. Seolah-olahnya wahai Muhammad SAW bagi tahu umat. Cakap dengan umat, bagi tahu umat. Bagi tahu apa? Cakap dengan dia orang gini. Ibaratnya gitulah. Wahai umat, wahai umat, wahai hamba-hamba Allah, kalau kalian nak diredai, nak dikasihi oleh Allah, kalian kena ikut aku. Ibaratnya begitu. Allah suruh Rasul cakap dengan umat, kalau kalian kasih kepada Allah, kalau kalian mendakwa, kalian cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, kalian mesti ikut aku. Seolah-olah begitu. Fattabi'uni, hendaklah kalian ikut aku. Ikut apa yang Rasul bawa, ikut apa yang Rasul perintahkan. Itu maksud. Rasul suruh beramal zahir macam mana, Rasul suruh hati kita macam mana. Buat, ikut, taat, usaha, jangan putus asa. Bila buat benda yang Rasul suruh, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Barulah kasih kita kepada Allah tu dibalas oleh Allah. Baru terbalas kasih kita kepada Allah tu, baru terbalas bila kita mengikut Rasul. Kalau kita tak nak ikut Rasul, jangan harap kasih kita pada Allah tu dibalas oleh Allah. Jadi kalau kita betul-betul mendakwa kita kasih kepada Allah, kenalah ikut apa yang Rasul perintah. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Biarlah orang benci kamu pun, dengan sebab kamu mengaji, dengan sebab kamu berhijrah, dengan sebab kamu cakap benar, dengan sebab kamu taat pada suami. Walaupun orang benci kamu, orang kata kamu bodoh, jangan risau, kamu dikasihi oleh Allah. Orang kasih kita tak datangkan pahala pun. Orang kasih dengan kita, orang redha dengan kita, tak dapat pahala pun orang redha dengan kita. Yang dapat redha ni bila Allah kasih dengan kita. Buat benda yang Allah suruh, biarlah orang tak suka pun, biarlah orang benci pun, biarlah orang menyampah pun, biarlah orang menyirap melurat pun tengok kita. Peduli kan. Sebab yang memberi pahala bukan orang, tetapi yang nak menolong menyelamatkan kita saat sakaratul maut dalam kubur besok Allah, bukan orang. Sebab tu jangan pedulikan orang. Orang nak kata kita, kau ni bodoh, zaman macam ni nak ikut agama sangat, buat apa? Pedulikan doa yang baik-baik. Aku nak jadi orang yang Allah redha. Walaupun kalian tak redha pada aku, tak ada masalah. Yang aku takut Allah tak redha aku, yang aku takut Allah tak suka. Orang tak suka tak ada masalah. Orang tak suka tak memberi mudarat, tapi kalau Allah tak suka pasti mudarat, pasti kita mudarat. Kena kita ingat selalu kita. Biarlah orang nak kata kita apa. Kemudian katanya musannif lagi dan disuruh akan kita khianat itu hukumnya mustahil. Kita nak kata kita ni Allah suruh buat khianat, mustahil. Kenapa? Kerana demikian itu dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti firman-Nya, innallaha la ya'muru bil fahsya. Tu ada firman Allah tu, dalil qat'i dah, dalil yang yakin tu. Allah Ta'ala kata apa? Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh Allah dengan mengerjakan yang Allah tak pernah suruh buat benda keji zahir batin. Macam mana pula kita nak kata kita ni disuruh buat benda keji? Sebab Rasul buat benda keji, mana ada? Mustahil, angkat tak boleh terima. Bila dah tilik dalil-dalil begitu, bila dah fikir, renung, kaji, selidik, kalau begitu tetaplah di dalam hati kita dapat keputusannya. Dapat keputusannya. Mana keputusannya? Kalau begitulah, tetaplah di hati kita, teguhlah di hati kita, yakin serta jazamlah di dalam hati kita bahawasanya Rasul itu bersifat wajib amanah, bukan harus amanah, wajib amanah. Artinya wajib kepercayaan dan betul hati, tidak khianat sama sekali. Tak ada sifat khianat ni, tak ada pada Rasul. Maksum, mereka dipelihara, dijaga oleh
oleh Allah. Kita hamba biasa ni tidak maksum. Sebab tu tak pelik walaupun dia orang mengaji, walaupun dia orang belajar agama, dia ada buat dosa maksiat, tak pelik. Bukan malaikat. Sebab tu guru-guru kita kadang-kadang bukan kadang-kadang, dia sama macam manusia. Manusia lah dia tu, guru tu. Sebab tu tak pelik dia buat dosa, buat maksiat, jatuh dalam dosa maksiat. Tak pelik, dia manusia. Yang pelik ni malaikat buat maksiat. Sebab tu kita sebagai murid kena minta doa dengan Allah, minta Allah lindung kita daripada keaiban guru-guru kita. Faham? Sebab banyak yang gagal situ. Selagi tak nampak aib guru, dia sangka baik. Bila dah nampak aib guru, kelemahan guru, dah mula bersangka jahat dengan guru. Dah mula tak ada rasa hormat dalam hati terhadap guru. Bila hilang hormat dalam hati terhadap guru, disitulah terangkatnya keberkatan Allah tak bagi berkah. Sebab tu ada adab kita dengan guru kita. Minta Allah jauh, ya Allah tutuplah mata aku ni daripada memandang aib guru-guru aku. Tutup telinga aku ni daripada mendengar aib-aib guru aku. Tutup pengetahuan aku ni, ya Allah, daripada mengetahui tentang cerita yang tak elok tentang guru aku. Kena minta macam tu. Sebab kita tak kuat bila jumpa benda tu, bila dengar, bila tengok, hati kita tak kuat. Hati tak kuat dengan makna dah mula hilang rasa alah, tahu dah dia tu. Habislah tu. Tahu dah dia tu. Habislah. Allah tahu dah hati kita macam tu. Allah tahu. Yang memberi berkah siapa? Guru ke Allah? Allah yang bagi. Sebab guru ni kita kena belajar. Ngaji tu kitab adab guru. Muliakan guru, hormat guru ni. Bukan guru saja, anak beranak dia masuk. Anak beranak dia kena jaga. Bukan guru tu saja, kena jaga maruah guru, maruah keluarga dia. Minta Allah jaga kita. Memuliakan guru masuk dengan memuliakan keturunan dia sekali. Kena minta doa, ya Allah tutuplah. Takut kalau terpandang. Sebab tu kalau ternampak juga, terpandang, bersangka baik, cepat-cepat sangka baik. Palingkan hati kita kepada sangkaan yang baik-baik. Supaya jaga hati kita tu sentiasa baik dengan guru kita. Sebab kalau bila hati kita dah tak ngam dengan guru, tak ada berkah dah. Mengajilah, pandailah, fahamlah, berkah tak ada. Pandai boleh, hari-hari datang, hari-hari tu dengar, fahamlah, tapi berkah tak ada. Sebab itulah kena jaga-jagalah bab-bab tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina ma li kudri unsa wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah pukul 1 ada kelas. Kawan-kawan kita yang ngaji online pukul 1 ada kelas. 1 ada kelas insyaAllah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Allah. Wah, siap mai. Siap mai. Terima kasih bang. Siap bang. Siap bang. Siap bang. Siap. Tuan Haji. Siap. Siap. Siap bang. Alhamdulillah. Sihat. Sihat je.
Makcik ada apa-apa kan? Ada makan? Ada makan? Kicap pun ada? Masya Allah. Salam. Masya Allah. Terima kasih. Subhanallah. Ustaz doakan cucu saya. Sama-sama. Dani Zulkarnain Ismaili. Dani Zulkarnain Ismaili. Itu ada saya bagi WhatsApp tu. Dia ada. Doakan yang buat saya. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Allah tutup. Amin. Alhamdulillah. Allah pelihara. InsyaAllah berkah. Terima kasih. Berkah nenek dia ngaji insyaAllah. Sama Kak. Jazakillah. Doa agak terima kasih Kak. Seperti biasa Ustaz. Jazakallah khairnya Kak. Ni kan saya bawa balik yang. Ada kicap Ustaz. Ada kicap. Siap Aku dah beli dah. Siap beli kicap Masya-Allah. Saya cakap je gitu. Tapi ada bagus juga. Sama-sama Kak, jumpa lagi insya-Allah. Jemput minum. Kopi boleh. Kopi boleh. Boleh makcik. Masih makcik Bismillah. Saya kecek dengan botol sekarang. Sikit makcik boleh. Boleh. Ya apa? Kopi. Ni ada makanan ni makcik ni. Masya-Allah. Saya kasih ayu buat balik. Ni makan kat sini. Boleh. Kicap. Jangan main-main. Ni. Kicap mau. Kicap jaring. Subhanallah. Salam Kak, sihat Kak Sihat. Saya makan dulu Kopi apa? Kopi Keluang Railway Ustaz. Mana? Ni, saya punya kampung. Subhanallah. Okey Ustaz terima kasih ya Ustaz. Jangan sikap doa saya Kak Okey. Moga Kak murah rezeki Saya- sihat afiat. Amin ya Allah amin. Jemput makan dia. Saya seorang je makan ni. Alamak Ayu nak minum. Tadi tak nak minum. Mila bang makan bang. Mila. Macam ya ke? Siapa nak join group tu? Boleh join group. Ustaz malu. Saya makan je. Nanti tak makan lapar ni. Bismillah. Apa makan ni? Okeylah saya nak on live lah. Nak in live. Makan apa? Makan apa namanya ni? Kuih tiaw goreng. Makcik ni buatkan, Masya Allah. Tiaw goreng dia ni. Okey. Sedap sedap. Masya Allah. Okey, nanti kelas Zuhur. Pukul 1 insya-Allah jumpa lagi. Saya nak in live dulu. Tak payah TV dah. Dah habis kelas dah, tak payah TV dah. Okey, jumpa lagi. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua atas khidmat kalian semua. Terima kasih. Nanti Zuhur jumpa lagi insya-Allah. Zuhur ni kitab tauhid juga. Kitab Faridatul Faraid insya-Allah. Zuhur nanti Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf. Afwan. Janji Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, janji Allah yang betul. Allah berjanji nak masuk syurga, dia mau masuk syurga. Bukan kerana aku buat amal, aku masuk syurga. Lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah ta'ala bi rahmatihi.
Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenda atas jalan sebut atas jalan hakikat yang sebenar di dalam hadis yang sahih. Rasulullah kata tak akan masuk syurga oleh seorang kamu bi'amalihi dengan sebab amalannya. Buat kamu seorang pun, satu orang pun tak boleh masuk syurga dengan amalannya, kata